Hai, berjumpa lagi kita pada hari ini untuk sambung lagi subtopik dalam bab 1 tingkatan 5 KSSM iaitu kedaulatan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai subtopik berkaitan dengan 1.3 yang mana tajuknya adalah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Penting ke kita nak wujudkan negara kita, negara yang berdaulat? Sudah semestinya ada kepentingan dia. Okey, kita tengok manfaat, kepentingan. Itu benda yang sama. Okey, kepentingan yang pertama. Apa kepentingan mewujudkan negara berdaulat? Okey, yang pertama adalah keberkesanan pentadbiran. Okey, bila ada negara berdaulat, semestinya politik ataupun pentadbiran negara kita akan berkesan. Okey, yang kedua kemakmuran ekonomi. Okey, bila ada negara berdaulat, ekonomi kita akan maju ataupun makmur. Yang ketiga adalah kesejahteraan sosial, yang mana adanya masyarakat yang berbilang kaum yang bersatu padu, dan seterusnya adalah kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, kita tengok satu-satu. Apa kepentingan negara berdaulat ataupun manfaat wujudnya negara berdaulat? Okey, kita tengok yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Okey, bila adanya negara berdaulat, semestinya kita akan memberi kebebasan kepada negara. Okey, kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan daripada pihak asing. Okey, bila ada negara berdaulat, maksudnya kita sudah bebas daripada penjajahan, kita sudah merdeka. Jadi kita bebas menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan daripada pihak luar. Okey, lepas tu jemaah menteri dan kementerian melaksanakan pentadbiran dengan berkesan. Okey, jemaah menteri seperti Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kesihatan, Menteri Kerja Raya, Menteri Pendidikan, itu adalah jemaah menteri dan juga kementerian yang diwujudkan, yang dipilih oleh rakyat adalah untuk melaksanakan pentadbiran dengan lebih berkesan. Bila adanya negara berdaulat, akan dapat pentadbiran yang berkesan. Okey, seterusnya perlu adanya kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan maksudnya kerajaan. Okey, untuk pengetahuan awak, negara kita ada dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang mana kerajaan negeri merupakan kerajaan bagi setiap negeri. Yang kerajaan persekutuan adalah kerajaan yang pegang semua. Okey, jadi maknanya perlu ada kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri yang terikat dengan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan dalam undang-undang negara. Okey, boleh Kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah keberkesanan pentadbiran. Okey, awak ingat macam ni lah. Keberkesanan pentadbiran awak ingat macam ni lah. Maksudnya tak ada campur tangan pihak asing. Maksudnya negara bebas untuk menentukan urusan pentadbiran. Awak ingat yang tu je. Okey, lepas tu kepentingan mewujudkan negara berdaulat yang kedua adalah kemakmuran ekonomi. Okey, bila adanya negara berdaulat, okey, dasar kemakmuran ekonomi dapat dilaksanakan selepas kemerdekaan dicapai. Okey, kemakmuran ekonomi kita dilihat selepas negara kita mencapai kemerdekaan, yang mana selepas kemerdekaan kita dapat meningkatkan taraf hidup rakyat yang berbilang kaum. Kalau dulu zaman penjajahan British, dia pecahkan dasar pecah dan perintah, yang mana bangsa Cina dekat mana ekonomi apa, bangsa Melayu dekat mana ekonomi apa, dan juga kaum India dekat mana dan juga ekonomi apa. Tetapi untuk mewujudkan negara berdaulat, kepentingannya adalah untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat yang berbilang kaum. Okey, yang mana kita tengok selepas sahaja merdeka, ekonomi kita semakin meningkat, yang mana adanya pembangunan dari segi pertanian, perindustrian dan juga perdagangan, yang mana telah dilalui melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Jadi kat sini kita tengok kepentingan negara berdaulat adalah kemakmuran
ekonomi. Okey ya. Seterusnya kita tengok kesejahteraan sosial. Kepentingan yang ketiga, kepentingan dalam mewujudkan negara berdaulat yang ketiga adalah kesejahteraan sosial. Okey, yang mana negara kita telah menjalankan atau melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Yang mana kita telah melahirkan generasi yang berilmu, melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran yang mana telah diperuntukkan dalam dasar pendidikan negara, iaitu melalui pendidikan, adanya bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan, rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perpaduan muhibah dan juga perasaan muhibah dan juga perpaduan. Okey, untuk kesejahteraan moral, kesejahteraan sosial, saya nak awak ingat macam ni je. Okey, dengan adanya negara berdaulat melahirkan generasi yang berilmu. Ingat yang tu pun dah okey. Melahirkan masyarakat atau generasi yang berilmu dan juga bersatu padu. Okey, itu maksud kesejahteraan sosial. Okey ya. Okey, dan yang terakhir dalam kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, dengan adanya negara berdaulat, orang luar ataupun negara luar tak takut untuk menjalinkan hubungan dengan kita. Dan untuk seperti yang awak ketahui, negara kita tak ada musuh daripada negara lain sebab kita mempunyai hubungan luar yang baik dengan negara-negara yang lain. Okey, jadi apa huraian bagi kecemerlangan hubungan luar negara? Kita tengok Okey, hak negara menjalinkan hubungan dengan dan yang dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara. Okey, untuk pengetahuan awak, Malaysia mengamalkan dasar luar dengan luar negara. Okey, kita menjalinkan hubungan dengan Singapura, Indonesia, negara-negara ASEAN, negara-negara Afrika. Okey, lepas tu hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik ini terjalin melalui perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okey, hubungan diplomatik ataupun hubungan persahabatan antara negara, tak kiralah negara Asia, negara jiran, negara-negara timur, negara-negara barat, negara-negara Eropah tu, kita terjalin melalui perjanjian dan juga kerjasama dalam pelbagai bidang, sama ada dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pertahanan. Okey, seperti yang awak ketahui, negara kita adalah negara yang kecil. Jadi kita memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara yang luar, negara-negara yang hebat. Jadi kita perlu menjalinkan hubungan. Okey, lepas tu dari segi ekonomi contoh. Okey, negara kita negara yang baru membangun. Jadi kita memerlukan kepakaran teknologi, kita memerlukan kepakaran modal apa semua daripada negara-negara maju, negara-negara membangun, negara-negara yang sudah membangun. Okey, jadi itu kepentingan hubungan antara luar. Okey, dan yang seterusnya faedah dia, kepentingan dia adalah negara dapat mempertahankan kedaulatan. Ya, yang seperti yang saya bagi tahu tadi, dengan adanya hubungan luar kita dapat mempertahankan kedaulatan negara kita. Lepas tu imej negara meningkat dengan menyertai pertubuhan antara bangsa. Sebab itulah negara kita terlibat dengan pertubuhan antara bangsa seperti Commonwealth, OIC, PBB, negara-negara berkecuali apa semua tu. Okey, itu adalah salah satu hubungan luar negara bila adanya negara berdaulat. Bila sebuah negara itu tak ada negara berdaulat, jadi kemungkinan negara lain ataupun negara luar tak akan mempunyai ataupun menjalinkan hubungan dengan negara tersebut. Okey, jadi dekat sini saya ulang semula. Okey, kepentingan dalam mewujudkan negara berdaulat ialah ada 4. Kepentingan yang pertama adalah keberkesanan dari segi pentadbiran. Yang kedua, kemakmuran ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan keempat, kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, dari sini
nanti saya akan bagi latihan berkaitan dengan topik ini. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.